Okay, jadi macam biasa, sebelum mulakan kelas, saya minta seorang untuk bacakan doa. Haziq boleh baca doa tak? Boleh kot. Haziq? Okay, baca Hello. doa. Okay, dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih Haziq. Okay, jadi kita mulakan kelas kita pada hari ini. Semua dah bersedia ke? Okay, suara saya clear tak? Ke slow ke, perlahan ke, kuat ke? Okay tak suara? Okay, jadi kita mulakan kelas kita pada hari ini. Saya akan present. Saya tutup kamera saya sebab takut internet slow. Okay, nampak slide tak? Nampak screen tak? Nampak. Jadi untuk kelas hari ni kita dah masuk topik yang baru, iaitu janjang 45, iaitu janjang. Jadi kita masuk terlebih dahulu berkenaan dengan janjang aritmetik. Okay, dalam janjang aritmetik ni kamu akan jumpa 4 standard pembelajaran, iaitu 5.1.1. Satu, untuk mengenal pasti suatu jujukan ialah janjang aritmetik. Yang kedua adalah untuk menerbitkan rumus sebutan. Yang ketiga adalah untuk menerbitkan rumus hasil tambah. Dan yang last sekali adalah untuk menyelesaikan masalah melibatkan janjang aritmetik. Jadi untuk kelas hari ini, kita akan masuk 2 subtopik sahaja, iaitu untuk kenal pasti janjang aritmetik dan juga untuk menerbitkan rumus, iaitu untuk sebutan. Okay, jadi sebelum saya masuk berkenaan dengan janjang aritmetik ni, saya akan buat perbezaan dahulu berkaitan dengan jujukan dan juga janjang. Okay, jadi jujukan dengan janjang ni kamu akan jumpa sepanjang bab 5 ni. Okay, jadi saya nak kamu kena pasti apakah itu jujukan dan juga janjang. Okay. Jujukan ni adalah sekumpulan nombor yang disusun mengikut suatu peraturan. Okay, suatu peraturan. Jadi contohnya kat sini kita ada 2, 3, 5, 7 dan 11. Kamu boleh kenal pasti tak? Jujukan nombor ni adalah apa dia? Okay, jadi yang ini adalah nombor perdana. Okay, kamu boleh pasti kan? Nombor perdana. Jadi peraturan bagi jujukan nombor ni adalah nombor perdana. Jadi berbeza pula dengan janjang. Okay, janjang ni dia adalah sekumpulan nombor juga, tapi dia mengikut peraturan dan suatu rumus. Kalau jujukan ni dia peraturan saja, tapi kalau janjang dia mempunyai rumus. Jadi kita tengok kat sini contoh ni. Okay, 2, 4, 6, 8, 10. Jadi peraturan dia kamu tahu kan, dia punya peraturan adalah gandaan 2. Okay, dia punya peraturan adalah gandaan 2. Okay, jadi dia punya rumus. Macam mana daripada 2 ni nak jadi 4? Daripada 4 jadi 6. Kan? Okay, kalau kita boleh tengok kat sini, 2 nak jadi 4 ni dia akan tambah 2. Okay, 4 jadi 6 ni pun tambah 2. Okay, jadi inilah rumus dia yang kita nak belajar berkenaan dengan janjang ni. Okay, jadi kita boleh buat kesimpulan kat sini bahawa janjang ni merupakan sebahagian daripada jujukan. Kita boleh kata bahawa janjang ni adalah jujukan, tapi tak boleh kata bahawa jujukan ni adalah janjang. Okay, jadi dia janjang ni adalah sebahagian daripada jujukan. Sebab ni dia mempunyai peraturan juga, sama macam jujukan. Okay, clear setakat tu? Yang ni untuk tunjukkan perbezaan sahaja. Jadi kita masuk hasil pembelajaran kita pada hari ini. Iaitu di akhir pembelajaran ini, murid berupaya untuk mengenal pasti suatu jujukan ialah janjang aritmetik dan memberi justifikasi dengan tepat. Yang kedua, menerbitkan rumus sebutan ke N bagi janjang aritmetik dan seterusnya menggunakan rumus tersebut dalam pelbagai situasi dengan betul.
Okay, jadi kita masuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi sebelum kita nak masuk, kita kena kenal pasti dulu apa itu janjang. Okay? Jadi kita tengok tadi, janjang tu ada sebahagian daripada jujukan, iaitu jujukan nombor yang mempunyai corak yang tertentu, corak tertentu yang terhingga. Okey, sebelum saya terlupa, pastikan kamu dah keluarkan buku tulis dan buku teks masing-masing dia. Okey. Jadi dia kata janjang ni ada mempunyai corak tertentu dan terhingga. Jadi kita boleh tengok kat sini, ni adalah dua jujukan nombor. Jadi kita boleh tengok kat sini 8 ke 16, 16 ke 24. Kita boleh nampak bahawa ni, yang ni adalah ganda 8 kan. Okay, jadi kita boleh tengok yang ni dia punya jujukan nombor ni dia terhingga, dia berterusan. Berbeza pula dengan yang bawah ni. Yang bawah ni kan daripada 3 jadi negatif 3, lepas tu 3 balik jadi negatif 3. Jadi dia tak terhingga. Jadi yang ni kita boleh katakan yang ni ada janjang, yang ni bukan janjang. Okay, sebabkan yang ni dia jujukan mengikut corak tertentu dan terhingga. Tapi yang ni jujukan tak terhingga. Sebab sini janjang ni dia mempunyai corak tertentu yang terhingga. Jadi inilah adalah maksud bagi janjang. Okay. Okay, jadi janjang ni dia ada dua jenis. Okay. Jadi kita boleh tengok urutan nombor ni. Kalau 5 nak jadi 10, dia akan tambah 5. Okay. 5 nak jadi 15 pun tambah 5. Jadi kita boleh tengok kat sini dia melibatkan operasi penambahan. Okay. Kalau yang bawah ni pula 3 nak jadi 6. Okay. 3 nak jadi 6 ni dia akan darab 2. 6 pun nak jadi 12 dia akan darab 2. Jadi kita boleh tengok perbezaan. Yang ni dia melibatkan operasi penambahan. Yang ni dia melibatkan operasi pendaraban. Jadi yang melibatkan operasi penambahan ni adalah janjang aritmetik. Yang melibatkan pendaraban ni adalah janjang geometri. Macam kita dah tahu, janjang aritmetik ni dia mempunyai jujukan yang mempunyai beza sepunya. Apa yang dimaksudkan beza sepunya ni? Kita boleh tengok kat sini. Daripada 5 nak jadi 10, dia akan tambah 5. Yang ni pun daripada 10, daripada 15, daripada 10 nak jadi 15 pun dia akan tambah 5. Jadi kita boleh tengok bahawa dia punya beza ni adalah sepunya. Okay, kalau kita nak carilah, contoh seterusnya adalah 20. Okay, jadi kita boleh tahulah dia tambah 5. Contohlah kalau kita tahu lagi. Lepas 20 tu apa? Kita tambah lagi 5. Kita dapat 25. Jadi macam itulah maksudnya. Kalau nak kena pasti yang tu ada janjang aritmetik ataupun bukan, kita kena pastikan bahawa dia punya beza tu sepunya. Contohlah kalau kamu kira dan dapat nilai kat sini ni tak sama. Contoh sini kamu dapat 5, yang ni kamu dapat 4. Jadi dia bukan janjang aritmetik. Clear tak setakat ni? Ini kita nak fahamkan konsep terlebih dahulu. Clear tak? Boleh respon? Ya. Okey, jadi kita teruskan. Boleh teruskan ke laju sangat? Boleh. Okey, jadi kita masuklah topik kita pada hari ini, iaitu janjang aritmetik. Okey, janjang aritmetik ni adalah suatu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperoleh dengan menambahkan suatu pemalas kepada sebutan sebelumnya. Okey, yang saya beritahu tadi, kita ada dua kan, janjang aritmetik dengan geometrik. Kalau yang melibatkan menambahkan, iaitu operasi penambahan, dia adalah janjang aritmetik. Jadi tu je cara nak kamu nak kena pasti yang tu adalah aritmetik ataupun geometri. Jadi kita terus masuk. Okay, jadi yang ni saya ada satu urutan nombor. Okay, 5, 10, 15 dan seterusnya. Jadi kita boleh tengok kat sini. 5 nak jadi 10 kita tambah 5. 10 nak jadi 15 kita tambah 5 juga. Okay, jadi kita boleh tahu kat sini, contohlah. Okay, jadi
Tambah 5 ni merupakan beza sepunya atau kita boleh wakilkan dengan D. Different. Ya, D ni merupakan different. Okay, beza sepunya. Lepas tu 5 ni 5, 10, 15 dan seterusnya ni adalah sebutan. Jadi kita wakilkan dia dengan TN. Jadi yang ni adalah sebutan yang pertama, sebutan yang kedua, sebutan yang ketiga dan seterusnya, TN. Jadi kalau kamu boleh tengok kat sini, kita nak cari beza sepunya ni, semestilah kita tolak yang belakang ni, tolak dengan yang sebelumnya, kita akan dapat beza sepunya. Okay, jadi TN, yang ni kan tolak satu daripada yang sebelum ni. TN tolak satu. Okay. Kita akan dapat beza sepunya. Okay. Jadi untuk cari beza sepunya, D, iaitu beza sepunya, adalah sama dengan TN tolak TN tolak 1. Contohnya kat sini, kita punya D kita adalah, kita nak cari, contoh kita nak cari dekat sini, 15 dengan 10. Jadi kita punya T tu, 15 ni kan T yang ketiga. T3 tolak dengan T3 tolak 1 sama dengan T3 tolak T2. Jadi inilah maksudnya kalau kita nak cari beza sepunya, yang belakang ni kita tolak dengan yang sebelumnya. Kalau yang ni pun yang ni tolak dengan yang sebelumnya. Dia macam tu, dia daripada belakang ke depan. Okay. Peringatan. Beza sepunya ni dia tak sama dengan T1 tolak T2, T2 tolak T3. Ingat saya bagi tahu tadi, nak cari beza sepunya kita mesti start daripada belakang ke depan. Jadi T3 tolak T2, T2 tolak T1, macam tu. Bukannya T1 tolak T2, T2 tolak T3, T3 tolak T4 dan seterusnya. Jadi kamu kena ingat betul-betul yang ni bahawa dia punya formula ni daripada belakang ke depan. Okay? Jadi yang ni formula ni sunat untuk kamu hafal. Jadi kamu boleh fahamkan. Okay, jadi kat sini ada dua contoh. Okay, jadi kita nak tentukan sama ada yang ni adalah ganjang aritmetik atau bukan. Ingat tadi saya beritahu kalau nak tentukan sama ada dia tu adalah ganjang aritmetik ataupun bukan, kita kena pastikan bahawa beza sepunya, bahawa dia punya beza tu adalah sepunya ataupun sama. Okay, jadi contoh kat sini kita ni, yang ni adalah T1 kita. Yang ni adalah T2, T3, T4. Jadi untuk dapatkan ganjang aritmetik ni, kita punya T4, okay, saya wakil kat sini. Okay, yang ni saya wakilkan sebagai D1, yang ni D2, yang ni D3. Jadi untuk pastikan bahawa dia ni adalah ganjang aritmetik, kita punya D1, D2 dan D3 ni mesti sepunya, mesti sama. Okay. Bila dapat sama, jadi iaitu adalah ganjang aritmetik. Jadi kita buktikan, kita cari satu-satu. Kita start daripada D1, D2, D3. Untuk kita tentukan sama ada dia tu ganjang aritmetik ataupun bukan. Okay, jadi D1, ingat formula dia D sama dengan Tn tolak Tn tolak 1. Ingat daripada belakang. Jadi T2 tolak T1 sama dengan 13 tolak 9. Dapat berapa? 13 tolak 9. 4. Okey, betul. Terima kasih siapa yang jawab tu. Okey, jadi kita tengok, kita kira pula yang D2. T3 tolak T2 sama dengan T3 17 tolak 13. Dapat 4 juga ke? Ya. Okey, bagus. Okey, kita tengok D3 pula. D3, T4 tolak T3 sama dengan 21 tolak 17. Okey, dapat 4 juga ke?
Sama. Okey, bagus. Jadi, kita boleh tengok kat sini, D1, D2 dan D3 ni kita dapat sama 4. Okey, D1 sama dengan D2 sama dengan D3 iaitu 4. Jadi, dia punya beza adalah sepunya. Bila beza dia tu adalah sepunya, kita boleh katakan bahawa dia adalah janjang aritmetik. Okay, clear tak setakat ni? Senang je nak tentukan sama ada dia tu janjang aritmetik ataupun bukan. Kita tengok dia punya beza sepunya. Okay, jadi kita teruskan pada contoh B pula. Okay, saya wakilkan ni D1 dengan ni D2 dengan ni D3. Cara dia sama, kita kena cari satu-satu. D1 apa dapat, D2 dapat apa, D3 dapat apa. Okay, bila dah dapat, kamu tengok sama ada nilai dia sama ataupun tidak. Okay, saya start dengan D1. 1 sama dengan T2 tolak T1 sama dengan 1/3 tolak 1/2. Okay, saya nak minta seorang kira. Mariana boleh beritahu tak berapa nilai dia? Mariana ada tak? Ada ke? Okey. Relax. Boleh tekan kalkulator. Boleh ke? Okey, nanti prepare seorang. Saya akan minta kamu kira untuk D2 pula. Okey, saya tunggu jawapan Mariana dulu. Negatif 1/6. Okey, bagus. Terima kasih Mariana. Sama. Awak pilih seorang nama untuk cari D2 pula. Pilih seorang kawan awak. Fatihah. Okey, Fatihah ready saya tanya jawapan nanti. Okey, jadi T3 tolak T2 iaitu 1/4 tolak 1/3. Okey, Fatihah, awak dapat berapa? Negatif 1/12. Negatif 1/12. Okey, Fatihah, awak tengok kat sini dia punya D1 dengan D2 ni sama ke tak? Tak. Okey, jadi dia ni janjang aritmetik ke bukan? Bukan. Okey, terima kasih. Okey, Okey. jadi kat sini kamu boleh buat kesimpulan bahawa D1 tak sama dengan D2. Jadi dia punya beza tak sepunya. Jadi kita boleh katakan bahawa yang ni bukan janjang aritmetik. Okey, faham? Okay. Faham. Kita bagi masa seminit untuk kamu salin. Okay, jadi kita masuk contoh yang seterusnya. Okey, untuk contoh yang ni, saya nak minta kamu buat dahulu boleh tak? Bagi masa dalam 2 minit untuk kamu cuba buat soalan ni. Okey. Nanti kita akan tengoklah siapa yang terpilih untuk menjawab soalan ni nanti. Minit. 1:17 kita bincangkan jawapan. Dah ada yang siap ke? Ada siapa volunteer tak nak jawab? Dah ada yang siap? Ya. Apa tu? Ni. Okey, Auni boleh kongsi jawapan tak? Beza sepunya sama. 15 ni adalah dia punya T1. 19 ni adalah T2. 23 ni adalah T3. Jadi kita senaraikan. Okey, jadi 15, 19, 23 dan seterusnya. Okey. Ni D1 tadi awak dapat apa?
4. Ini D1. Okey. Macam mana dapat 4 tu? 19 tolak 15. Okey, 19 tolak 15 dapat 4. Okey. Lepas tu kalau D2, macam mana nak dapat tu? Macam mana nak kira? 23 tolak 19. Okey, dapat 4. 4 juga. Okey, jadi dia ni adalah Janjang dia mempunyai aritmetik. beza yang Beza yang dia mempunyai sepunya. beza yang Okey, jadi dia dah. Terima kasih Auni. Yang lain semua dapat sama tak dengan Auni? Sama. Okey, bagus. Jadi dia adalah janjang aritmetik. Sebabkan dia mempunyai dia mempunyai beza yang sepunya. Jadi kita boleh katakan bahawa dia ni adalah janjang aritmetik. Okey. Jadi saya harap kamu semua dah buat dah contoh yang kedua ni. Kita teruskan dengan kita masuk untuk subtopik yang baru iaitu sebutan ke N janjang aritmetik. Okey, jadi ini adalah rumus yang kamu kena hafal. Okey, yang ni kamu kena ingat macam mana. Yang ni kamu kena ingatlah formula ni. Okey, jadi Tn ni adalah mewakili sebutan. Okey. Jadi A ni adalah sebutan pertama. Ingat dia awal. Dia awalan. Iaitu sebutan yang pertama. Lepas tu N ni mewakili bilangan sebutan. Contohlah dekat sini dia nak sebutan ketiga. Jadi N ni kamu wakilkan dengan 3. Okey. Dan D ni macam kamu dah belajar tadi iaitu D ni adalah beza sepunya. Sebab ni kan formula untuk janjang aritmetik. Jadi kamu tak payah nak buktikan bahawa yang ni beza sepunya tu. Sebab bila dia dah kata kat sini janjang aritmetik, dia punya beza tu mesti sepunya. Okay. Jadi kat sini, ini saya nak tunjuk cara macam mana boleh terbitnya rumus ni. Okay. Kita tengok daripada sini. A nak jadi A tambah D ni. Macam mana boleh jadi A tambah D? Okay, dia tambah D kan, dia tambah 1 beza sepunya. Okay, jadi daripada sini nak jadi 2D ni pun dia tambah 1 beza sepunya. Daripada sini nak jadi yang ni pun dia tambah 1 beza sepunya. Jadi kita boleh tengok bahawa setiap urutan ni dia akan tambah beza sepunya tu. Okay, dia tambah 1 beza sepunya. Contohlah kat sini T1. Okay, contoh memang yang ni sebutan pertama T1, yang ni T2, yang ni T3, yang ni T4. Okay, yang ni kita wakil T6. Yang ni dia dulu. Okay, jadi kita tengok kat sini. Kalau yang ni kita tengok kat sini. Kalau yang ni T2, kita boleh tengok beza sepunya dia ni 1. Kalau yang ni T3, dia punya beza sepunya dia 2. Kita boleh tengok kan, kalau kat sini, kalau dia punya sebutan tu 2, dia punya beza sepunya tu mesti kurang 1 daripada bilangan sebutan. Okay, jadi sebab tu lah kita boleh terbitkan. Okay, contohlah kat sini, dia nak cari T6. Kalau T6, kita boleh tengok daripada urutan nombor ni, kita tengok kalau kat sini 6, dia punya bilangan ni mesti dia punya beza sepunya ni mesti kurang 1 daripada bilangan sebutan. Jadi A tambah 5D. Okay. Sama juga macam yang ni. Dia nak cari T9. Kalau sini 9, kita punya tu mesti dia akan kurang 1 daripada sebutan. Kita punya beza sepunya tu. Dia akan jadi 8D. Yang ni saya cuma nak tunjuk macam mana cara boleh terbitnya rumus yang kat atas ni. Okay. Jadi sebab itulah kita boleh nyatakan bahawa kalau nak cari sebutan ke N janjang aritmetik ni, dia mesti yang awal ni akan tambah N tolak 1D. Dan dia akan tambah 1 kurang daripada bilangan sebutan. Jadi berterusanlah sampai ke Tn.
Okey. Jadi ni je lah saya nak tunjuk, nak buktikan pada kamu macam mana cara boleh terbitnya rumus ni. Jadi macam mana sekali pun kamu kena ingat formula ni untuk kamu boleh selesaikan soalan yang seterusnya. Okey. Tulis formula ni Tn A tambah N tolak 1D ni. Kamu kena ingat formula ni. Okay, jadi kita masuk contoh. Kita terus masuk contoh untuk bagi kamu lebih faham. Okay. Dia nak cari nilai sebutan. Ingat kalau sebutan Tn. Dia nyatakan aritmetik yang berikut. Jadi apa formula Tn tadi? Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Okay. Dah dapat ni. Jadi yang ni kamu tahu yang ni adalah T1, yang ni T2, T3, T4. Lepas tu soalan dia nak cari sebutan ke-21. T21. Jadi sebelum kamu nak selesaikan soalan ni, kamu kena pasti dahulu apa itu A, apa N, apa D. Untuk kamu senang nak masukkan nilai nanti. Jadi A kita adalah 13. Okay, lepas tu N kita. N adalah, okay, sebabkan dia nak sebutan ke-21, jadi kita punya N adalah 21. Jadi kita punya D. Okay, D ni, okay, kita boleh cari mana-mana saja sebabkan dia dah katakan bahawa ni janja aritmetik. Jadi dia punya beza ni mesti sepunya. Jadi saya kira yang ni. Okay, 21 tolak 13 akan dapat 8. Betul kan dapat 8? Okay, dapat 8. Jadi dia dah dapat beza sepunya ni. Dah dapat dah. A kita dah tahu, N dah tahu, D pun dah tahu. Kita masukkan dalam formula yang kita dah ada ni. Jadi T21 sama dengan kita punya A adalah 13 tambah kita punya N adalah 21 tolak 1 dan juga D. D kita adalah 8. Walaupun kat sini saya tak tulis bracket, tapi kat sini kamu kena buat bracket untuk nanti tak adalah tersalah kira nanti. Okay, jadi kita selesaikan 13 tambah 21 tolak 1, 20 darab 8. Jadi kita selesaikan. Ingat book math, yang mana satu kena selesaikan dulu. Kita selesaikan kurungan dulu. Okay, 20 darab 8. Kita akan dapat 160. Okay, 160 tambah 13 kita akan dapat 173. Jadi inilah nilai sebutan ke-21. Kita dapat 173. Okay, dapat sana tak? Jadi teruskan. Kalau kamu tak sempat bagi tahu termasuk contoh yang keempat. Contoh keempat ni adalah untuk tentukan bilangan sebutan janjang aritmetik yang berikut. Okey, dia berbeza dengan tadi. Kalau tadi dia dah bagi tahu sebutan yang keberapa. Tapi kat sini dia terbalik. Dia bagi nilai je. Dia bagi nilai tapi dia tak tahu sebutan tu yang keberapa. Okay, jadi kita macam biasa kita mula sekali salin dahulu formula A tambah lepas tu kita terbitkan semua apa yang ada dalam ni. Jadi kita tahu A kita adalah 2. Kita punya D adalah, jadi saya kira yang ni 6 tolak 2 dapat 4. Jadi kita punya N kita tak tahu. Okay, sebab kita nak cari N ni, kita nak cari. Tapi kita dah tahu nilai Tn adalah 82. Jadi kita boleh masukkan dalam formula. Okay, jadi kat sini formula dia A Tn sama dengan A kita adalah 2 tambah N kita tak tahu. Tolak 1, kita punya D adalah 4. Kita dah tahu nilai Tn ni adalah 82. Okay. Jadi saya tak tulis dah kat sini.
Saya dah tulis 82 kat belakang ni. Jadi kita kira satu persatu. Ingat kita selesaikan yang dalam kurungan ni dahulu. Jadi 2 tambah N darab 4. 4N. Negatif 1 darab 4, negatif 4. Sama dengan 82. Jadi kita selesaikan lagi. 4N, 2 tolak 4. Tolak 2. Sama dengan 82. Jadi sebabkan kita nak cari N, jadi kita tinggalkan N dekat belah kiri, kita alih selain daripada N tu. Jadi 4N sama dengan 82 tambah 2. 4N sama dengan 84. Jadi kita cari, dapatlah nilai N. 84 bagi 4. N sama dengan, dia seorang bagi jawapan tak? Dapat apa? 84 bagi 4. 21. Okey, betul. Terima kasih. Okay, dapat 21. Jadi inilah jawapan dia. Okey. Faham lagi tak setakat ni? Dia terbalik dia. Dia biasalah kalau nak cari soalan tu mesti dia akan bagi satu dia dah menyatakan nak sebutan yang keberapa. Yang satu lagi dia dah bagi nilai tapi tak tahu sebutan yang keberapa. Jadi soalan boleh pelbagai. Okey. Jadi saya teruskan dengan contoh yang seterusnya. Okey, yang ni nampak pening sikit tapi tak apa, kita cuba selesaikan. Okey, jadi kat sini dia dah bagi 3 sebutan pertama suatu janja aritmetik ialah, jadi ni adalah C1, C2, C3. Lepas tu dia nak cari nilai bagi K. Okey, sebabkan kita dah tahu dia nak cari, dia melibatkan sebutan. Jadi kita tahulah formula yang digunakan adalah Cn sama dengan A tambah N tolak 1 D. Okay, jadi kita senaraikan maklumat yang kita ada dulu. Okey, untuk cari A kita tahu dia adalah K tolak 3. Untuk cari D, kita boleh cari mana satu yang ni ke sini ataupun yang ni. Kita buat 2K tolak 3 tolak dengan K tolak 3. Kita buat yang tu. 2K tolak 3 tolak K tolak 3. Kamu akan dapat 2K tolak 3 tolak K tambah 3. Ya, pastikan betul-betul ni operasi ni. Okay, tolak dengan tambah akan jadi tolak. Tolak dengan tolak akan jadi tambah. Jangan tertukar. Jadi kita kira 2K tolak K tolak 3 tambah 3. Jadi 2K, kamu kira yang K kamu tolak sama K, yang nombor tolak sesama nombor. Jadi 2K tolak K akan dapat K. Negatif 3 tambah 3 dapat kosong. Dia tak payah tulis, kamu tulis je K. Jadi kamu dah dapat A, dah tahu A, dah tahu D. Sekarang ni N ni kamu tak tahu N. Lepas tu kamu punya Tn pun kamu tak tahu nilai dia berapa. Okay, tapi kat sini dia dah diberi T1, T2, T3. Untuk cari nilai K ni kamu boleh ambil, sebab kamu dah tahu nilai kan. Untuk T3 ni kamu dah tahu dah K tambah 1. Okay, jadi kamu tahu, contohlah soalan tu minta sebutan ketiga. Kan, sebutan ketiga. Jadi kamu tahu sebutan ketiga ni adalah K tambah 1. Jadi kita buat N ni sebagai sebutan ketiga. Tn ni kamu juga, dah tahu juga K tambah 1. Jadi kamu selesaikanlah. Kamu masukkan dalam formula. Tn. Okay, T. Kita nak cari T yang ketiga. Sama dengan A tambah 3 tolak 1 D. Jadi kamu masukkan nilai. T3 tadi adalah K tambah 1. Okay, yang ni T3.
K tambah 1 sama dengan A kita adalah K tolak 3 tambah 3 tolak 1, 2. Kita punya D adalah K. Jadi kamu kira lah ni. Kamu letak K dekat bahagian kiri sebab kita nak cari nilai K. Jadi yang nombor ni kamu sekalkan dekat bahagian kanan. Okay, jadi kamu tukarkan kedua jadi K. Kamu alihkan. Jadi tolak K. Yang ni alih sini. Yang ni pun alih. Tolak 2K sama dengan tolak 3. Yang ni bawa sini. Tolak 1. Okay. K tolak K kosong. Negatif 2K sama dengan negatif 4. K sama dengan negatif 4 bahagi negatif 2. Okay. Jadi kamu akan dapat K sama dengan 2. Okay, jadi macam mana kamu nak pastikan bahawa jawapan yang kamu dapat ni sama? Jawapan yang kamu dapat ni betul. Okay, kalau kamu nak pastikan, kamu boleh masukkan nilai K ni ke dalam urutan nombor yang diberi ni. Jadi kita kira kan, K kita dah tahu K ni adalah 2. 2 tolak 3 kita akan dapat negatif 1. Okey, 2 K ni kita tahu 2. Jadi 2 dah 2, 4 tolak 3. 4 tolak 3 dapat 1. Okey, yang ni pula kita kira. K tambah 1. K ni adalah 2. 2 tambah 1 akan dapat 3. Dan seterusnya. Jadi disebabkan kita tahu yang ini adalah janja aritmetik, kita punya beza tu mesti sepunya. Jadi kalau kamu dapat beza tu sepunya, jadi betul lah kamu punya K ni, nilai K ni. Okay. Jadi kamu carilah yang ni dan yang ni. Okay. D1, D2. Okay, jadi D1 kita adalah 1 tolak negatif 1. Kamu dapat 2. D2 kamu 3 tolak 1. Dapat 2. Okey, jadi betul lah. Kamu punya beza ni adalah sepunya. Okey, jadi sebabkan kamu dah dapat sama ni, jadi betul lah nilai K kamu ni. Sebab K kamu dapat 2. Kamu punya D ni pun, D kan sama dengan K. K sama dengan 2. Jadi kamu dapat sama. Jadi terbuktilah jalan penyelesaian kamu ni betul. Pening tak untuk contoh 5 ni? Agak pening kan? Semua faham? Kita dah masuk contoh yang terakhir dah ni. Okay. Faham. Okay. Semua dah salin ke? Dah. Okay, semua dah siap. Jadi kita teruskan. Okay, jadi saya nak minta kamu untuk buka Kahoot. Boleh? Okay. Buka Kahoot, pergi ke laman web Kahoot ni. Kita akan main game sekejap. Untuk tengok sama ada kamu betul-betul faham ke tak. Okay. Okay. Sekejap ya. Yang mana tak boleh masuk, kalau kamu buka mic ni dengan guna phone, kamu boleh jawab secara manual. Nanti jawapan kamu tu kamu hantar dekat saya dekat Telegram. Okay, yang mana boleh masuk, kamu masuk. Jadi kita tunggu dulu tengah generate nombor. Okay, jadi sementara tunggu Kahoot ni, kamu bolehlah study dulu yang sebelum-sebelumnya kamu belajar tu. Ingat balik macam mana nak cari janja aritmetik, macam apa itu janjang. Kamu ingat balik apa yang kita dah belajar nanti tadi. Formula tu apa, kamu ingat. Okay, sementara tunggu ni kamu boleh belajar dahulu. Fatihah, kalau saya mulakan tak apa ke? Tak apa. Okay, kamu tengok skrin nanti jawab secara manual, okay? Okey.
Okey, kita start. Ready semua? Kita nak start. Okay, jadi kita belajar tentang cara ganjak aritmetik. Ada 10 soalan, 9, 10. 10 soalan. Ada juga jawab salah. Okay. Jadi betul. Untuk janjang ni adalah dudukan nombor yang mempunyai corak tertentu yang terhingga. Ingat tadi kita kata janjang ni dia adalah dudukan yang terhingga. Okey. Okey, A2 nombor 1. Soalan yang kedua. Ingat apa bagi janjang aritmetik ni? Ingat keyword dia. Okey, ingat yang kalau janjang aritmetik ni dia melibatkan operasi tambah. Jadi dia menambahkan. Kalau yang ni adalah mendarabkan. Jadi mendarabkan ni adalah untuk janjang geometri. Okey, Maliana dah naik. Kita tengok siapa yang menang ni. Okey, apa? Sehingga ke tak sehingga? Ni yang jawab salah ni betul-betul tak tahu ke kamu main tekan je ni sebab nak kejar masa? Okey. Yang ni adalah jujukan terhingga sebabnya dia berterusan sampailah. Tak tahulah sampai bila-bila. Dia berterusan. Jadi kita tengok. Okey, Mariana lagi nombor 1. Teruskan. Okey, yang ni pula. Saya harap yang salah tadi dah dapat betul lah untuk yang ni. Okey, bagus. Semua betul akhirnya. Okey, Mariana masih lagi nombor 1. Kak yang lain kejar Mariana. Okey, rumus apa ni? D tu untuk apa? Dia juga yang salah. Okey, yang ni rumus sebutan. Beza sepunya hasil tambah. Jadi ni adalah beza sepunya. Okey, jadi jawapan dia adalah yang kuning ni. Okey, Auni dah naik. Auni dah pintas dah.
Ada 5 soalan lagi. Okey, yang ni kamu kena kira betul-betul. Masa seminit tu. Beza sukunya dia sama. Kamu cari kira satu je. Okey, bagus. Semua betul. Kita tanya semua. Tanya. Ada juga yang semua betul. Okey, Auni masih nombor 1. Okey, ada 4 soalan lagi. Jangan tertukar rumus. Baca betul-betul dan apa yang ditulis tu. Okey, semua betul. Tanya. Okey, Auni masih nombor 1. Okey, 3 soalan lagi. Okay. Tengok balik nota. Okey, itu juga. Okey, bilangan sebutan jawapan dia. A ni adalah sebutan pertama. N adalah bilangan sebutan. D ni adalah beza sepunya. Okey, tekan. Okey, panjang kan ayat? Okey, betul. Apa A dan juga D? Okey, ni jawab salah ni mesti cepat-cepat tekan jawapan kan? Okey, saya assume kamu cepat tekan jawapan. Okay, tadi saya dah sebut dah, A ni adalah sebutan pertama, D tu adalah beza sepunya. Okey, jawapan terakhir, soalan yang terakhir. Okey. Okey, 1 minit masa, kamu kira betul-betul. Cari beza sepunya tu sama ke tak? Kalau sama, dia janja aritmetik. Kalau tak sama, dia bukan. Saya dekat sikit sebab dah cukup dah 6 orang jawab ni. Okey, betul. Ya, betul. 12 tolak 10 kamu dapat 2. 10 tolak 6 kamu dapat 4. Jadi dia punya beza tu tak sepunya. Jadi dia bukan janjang aritmetik. Okay, jadi tengok siapa top 3. Oh, nombor 3 Adwa. Okay, nombor 2 Mariana.
Yang satu siapa? Okey, Auni. Okey. Jadi 3 nama ni nanti PM saya, okey? Jadi habislah kelas kita pada hari ini. Okey, saya nak merumus dahulu. Okey, jadi apa yang kamu belajar untuk hari ini? Apa benda yang kamu belajar untuk hari ini? Kamu belajar tentang janjang, janjang aritmetik. Lagi beza sepunya, sebutan ke N, kan? Itu apa yang kamu belajar untuk hari ini. Jadi kamu kena tahu macam mana cara untuk kamu cari beza sepunya, macam mana kamu nak cari soalan yang berkait dengan sebutan ke N. Okey, saya share kat, saya terlupa nak bagi kerja rumah. Okey, saya share lagi sekali. Okey, dah selesai Kahoot. Okey, jadi ni adalah kerja rumah kamu. So kamu selesaikan latih diri 5.1, nombor 1, 2 dan 4 dan juga latih diri 5.2, nombor 2. Okey. Jadi nanti saya akan bagi satu Google Form iaitu edit tiket untuk kelas hari ini. Saya minta kamu isi edit tiket tersebut sebagai kehadiran kamu pada hari ini. Jadi ada apa-apa soalan tak untuk kelas kita hari ini? Okey. Tak ada soalan? Jadi sampai situ saja kelas kita pada hari ini. Untuk esok, kelas esok saya akan bagi satu video untuk terangkan tentang satu topik kita yang berikutnya iaitu hasil tambah sebutan N dan juga menyelesaikan soalan bagi janjang aritmetik. Okey. Jadi sampai situ saja kelas kita pada hari ini. Kita sudahi kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-An. Terima kasih semua dah masuk kelas. Kita jumpa Terima kasih, Cikgu. kelas minggu depan. Okey.